Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So today we are going to continue our lesson in the last subtopic for this chapter, alternating current. So subtopic 6.4, power and power factor. Alright, so at the end of this chapter, we are going to apply these three equations in order for us to calculate power and power factor. Alright, so dia boleh jadi for R, RC, RL and RCL in series. Dia mesti ada resistance. Kenapa? Sebab power bagi capacitor and power for inductor, kan, power across resistor, capacitor and power across inductor is 0. Okay, average power dia adalah 0. So kita tak nak cerita pasal pure conductor and pure inductor punya circuit sebab dia punya power, average power is always 0. Sebab dia alternating, right? Okay, so kita tengok average power ini adalah dia punya equation. Average power I RMS V RMS cos V. Okay, cos V yang ini, V ini datang daripada last subtopic, subtopic 6.3. Nama dia adalah phase angle. Phase angle. Okay. So, nak cari phase angle ni, dia punya formula senang sajalah. Tangent. Okay, tangent V is equals to, sorry, salah simbol. Tangent V is equals to XL minus XC over R. Okay, ataupun inilah formula dia, XL minus XC over R. Okay. Ini formula dia, sorry. Okay. So, and then kita nak kira instantaneous power. So, instantaneous power adalah IV. So, biasa pelajar tersilap average power and instantaneous power dia selalu tertukar formula. Alright. So, IV adalah untuk instantaneous power. Average power dia ada phase angle kat sini. Alright. And then lastly kita ada power factor. So, power factor adalah nilai yang ini kat belakang ni. Ini adalah power factor. Okay. So, sebahagian daripada ini adalah power factor. So, dia punya formula adalah power bagi power average over dengan power dekat sini lah. Okay, so basically formula datang daripada sini. Okay, datang daripada formula yang asal ni lah. Kan, power average bahagi dengan IRMS V RMS yang ini. So, datang daripada equation ni lah. Dijadikan cos V sebagai subject matter. Okay, so dapatlah power factor. Alright, so kita moving on to the first question. So, okay, so aku ambil soalan nombor 6 sebagai first question. Kenapa? Sebab dia melibatkan subtopic 6.4. Okay. Dekat sini dia ada melibatkan subtopic 6.4. Alright, so sebab tu aku letak dia kat belakang. Walaupun sebenarnya ni question yang awal lah ni. Kan, so dia combination of 6.2 and 6.4. So kita tengok apa soalan dia. Electrical device, the equivalent resistance of the device is 8 ohm. Okay. Calculate the RMS current through the device. Okay, dia nak cari dia punya RMS current through the device. Okay, so kita nak baca. Ada dekat sini dia gunakan capacitive reactance. Okay, dia gunakan capacitive reactance. Ini macam ni macam jawapan yang salah lah. Tak boleh guna ni, macam lain sangat ni. Okay, so ini kita delete, kita padam, ni salah. Okay, sorry. Okay, so ini tak boleh pakai. Ni tak boleh pakai.
Kan? Alright, so aku gunakan apa warna hitam aku tak boleh pakai ni, salah ni. Untuk lain soalan ni jawapan ni. Okey. Padam dulu. So aku tunjukkan macam mana nak buat. Alright, so RMS current through the device. Kan, kita diberi dekat sini kita punya nilai peak voltage dia ni, peak voltage. Ni maksudnya peak voltage, maximum voltage adalah 36 volt. If the equivalent resistance, so kat sini kita bagi. So kita mula-mula kita cari dia punya peak current dulu. Gunakan Ohm's law. V is equals to IR. So kalau ini peak, yang ini pun peak. So dapat dia punya I0. Maximum current. So dah dapat maximum current. So daripada maximum current, korang boleh cari dia punya RMS current. IRMS is equals to I0 darab dengan square root of terbalik. Ctrl Z. I0 over square root of 2. So dapat jawapan. Ini adalah RMS current. Ini bagi soalan A. So for question B, we've been asked to calculate the power delivered to the device. So daripada question A, kita dah dapat kira kita punya I RMS kat sini. So nak cari dia punya nilai B, power delivered, power is equals to IV. So kalau IV maksudnya korang kena cari VRMS. Kan, ini IRMS. Aku betulkan sikit. IRMS, VRMS. Tapi kalau tak nak cari VRMS, boleh gunakan equation yang sama lah. Ni kita derive balik, kita akan dapat I squared R. Yang mana ni IRMS. Okay, so dapat jawapan. Alright. Okay, so minta maaf yang aku tersalah copy soalan nombor 6 ni. Kan, so ini cara macam mana nak buat lah. Question A, question B. Okay, untuk power delivered I, V. Tapi kalau tak nak cari VRMS, so boleh gunakan equation yang kedua ni lah. Nampak? Sama saja dia derive daripada equation IV ni. V ni digantikan dengan IR daripada Ohm's law. Okay, so kita moving on to the next question. This question number 7, aku tinggalkan dia sebagai formative assessment. Alright, so dekat sini dia tanya tentang peak current. Okay, ni RMS current. RMS current ni senang. Kan, korang dah ada maximum voltage kat sini, korang boleh cari. Peak current pun tak ada masalah, 6.2. Cari, korang dah ada maximum voltage. And lastly, korang nak cari mean power. Power average. Okay, so power average equation ke atas tadi. Kan, so aku harap tak ada masalah lah untuk power average. Alright. So, seterusnya question number 14. Okay, so an electric RMS current of 0.2 ampere. Okay, kali ni dibagi dah tulis. Dia tulis RMS current. Okay, lagi senang lah. Frequency 50 over pi hertz. Okay, so frekuensi ni pelik sikit. 50 over pi. Flows in AC circuit consists of 2 ohm resistor. Okay, ni adalah RLC circuit. Calculate the voltage across each component. So, calculate the voltage across component gunakan Ohm's law sajalah. So, untuk R tak ada masalah. Terus kira dapat jawapan sebab dia dah bagi dia punya current. Current dah bagi, so voltage tak ada masalah lah. Kau dapat saja. Tapi untuk capacitor dengan inductor sebelum korang boleh guna Ohm's law. Ni Ohm's law maksud aku. Kan korang kena kira dulu nilai reactance. So nilai reactance as shown here. Okay, dapatkan nilai reactance, you need the ohm. So baru boleh guna Ohm's law. Alright. Okay, and then kita pergi the RMS voltage of the generator. Ini pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebab engkau diberi RMS current. So mula-mula just kira nilai impedance.
Okay, and then use Ohm's law again, ni Ohm's law untuk cari RMS current. Alright. Nak cari RMS voltage. Okay. So, pertanyaan kat sini, kenapa kita tak boleh guna voltage yang ini sebagai dia punya RMS voltage? Okay. So, voltage yang kita kira dekat soalan A ini adalah voltage across each component. Okay, voltage across each component. Means, kan, bila kita fikir lah kan. Okay, dia punya nilai voltage dia mesti lebih tinggi daripada voltage bagi resistor. Sebab kalau kita ingat masa chapter 3 tu kita belajar kan. Kalau series circuit dia punya voltage dia akan tambah-tambah. Okay, so sebab dia ada 3 komponen, nilai dia mesti lebih besar daripada voltage across resistor. Tapi voltage across capacitor and voltage across inductor ini nilai dia berubah-ubah. Kan, dia berubah-ubah. So depending on the frequency. So kita kena cari dia punya nilai impedance in order for us to find the value of voltage RMS. Okay. Seterusnya, power dissipated across the circuit. So ini adalah equation bagi power dissipated. Tadi kita dah jumpa dah dalam soalan sebelum ni, question number 6 tadi. So macam mana boleh dapat equation yang ini? Okay, daripada IV, so dapat jawapan. So, dissipated mass across resistor. Kenapa kita tak guna, kan? Okay, cikgu, kenapa tak boleh guna P is equals to I squared Z? Kan? Tak boleh. Kenapa? Z ini, kan, dia melibatkan nilai inductive reactance and capacitive reactance. Tapi, power across those two component is equals to 0. So, that's why, kan, power punya equation always gunakan nilai R, bukan nilai Z. Kalau guna nilai Z, nanti dekat sini dia ada cos phi. Okay, dia ada cos phi macam tu. Dia ada power factor. So, lebih selamat gunakan sajalah nilai R. Alright? Okay. And then lastly, question number 15, aku tinggalkan dia sebagai formative assessment. Against, kan, yang ini kita ada resistance, inductance and capacitance. So maksudnya dia nilai apa? Dia adalah RLC circuit. Alright. So what is the power factor? Okay, power factor yang ini gunakan sajalah equation Okay, korang cari dulu dia punya nilai XC, XL. Okay, ni dapatkan dia punya power factor. Gunakan formula bagi power factor tu lah. Alright. Cos phi kan. Phi cari dia punya phase angle dulu. Cari dia punya phase angle. Okay, ni cari phase angle. Then baru boleh cari dia punya power factor. Okay, phase angle, power factor. B, will the power factor increase, decrease or stay the same if the resistance increase? Explain. Okay, so against, kan, gunakan equation untuk explain. Okay, equation bagi power factor, tulis. Kan, lepas tu, tengok sama ada dia akan increase or decrease bila resistance increase. Alright. So, I think that is all for this chapter. For this chapter and for this subtopic and for this chapter. Kan? Soalan tentang power factor ni, cara paling senang nak dapat dia, jangan gunakan equation ni lah. Dapatkan menggunakan equation ini, dia punya nilai phi ni kan. Gunakan equation phase angle. Okay, lepas tu kau letak cos sahaja. Alright. Itu lebih senang untuk macam mana nak dapatkan nilai power factor. Alright. So, I think that is all. Kan? Kalau ada apa-apa masalah, tolong tengok
lecture video. Kan lecture video sangat-sangat membantu korang. Kan, please watch the videos. Aku harap semua orang boleh selesaikan permasalahan dalam chapter ni. Kan. Okay, so all the best for all of you. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi di lain hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.